Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Sambung tadi ayat yang ke-120. Jadi daripada ayat ini nak beritahu bahawasanya golongan Yahudi, golongan Nasrani mereka tidak akan berpuas hati dengan Nabi SAW. Sehinggalah kamu ikut. Maksudnya, Nabi SAW dengan usaha yang keras dia untuk memujuk golongan Yahudi dan juga golongan Nasara supaya menerima Islam. Supaya menerima iman, menerima tauhid. Dan sini, ayat yang sebelum pada ni Allah Ta'ala dah beritahu, wala tus'alu an ashabil jahim, dan kamu tidak akan ditanya, tidak akan disoal oleh Allah Ta'ala kelak tentang pokok neraka jahim ni. Allah Ta'ala tidak akan tanya. Maka tak perlulah sampai kamu tu tidak tenteram sehingga seolah-olah kamu tak boleh tidak mesti nak suruh mereka itu terima juga hidayah. Bila keikhlasan Nabi SAW dalam berdakwah ni dengan bersungguhnya, sehingga Nabi SAW kalau bolehnya nak suruh mereka tu terus beriman, dan semua sekali 100%-nya mereka ni beriman. Tapi yang Allah Ta'ala kendaki tidak gitu. Yang Allah Ta'ala kendaki tidak seperti mana yang Nabi SAW kehendaki. Kehendak Nabi nak semualah. Tapi Allah Ta'ala tidak. Allah Ta'ala memilih siapa saja yang Allah Ta'ala nak bagi hidayah. Dan siapa saja yang Allah Ta'ala nak sesatkan. Dan sini sekiranya Nabi SAW juga turutnya Yahudi dan juga Nasara ini, ahli kitab ini, niscaya Allah Allah Ta'ala akan baginya azab kepada Nabi sehingga tidak ada sebarang penolong, pelindung yang boleh melindung Nabi, boleh menolong Nabi. Mana besarnya kemurkaan Allah Ta'ala, tahap kesyirikan, tahap tidak mahu ikutnya agama Allah Ta'ala. Walaupun benda itu daripada Nabi sendiri. Mana Nabi sendiri pun kena ikut ajaran Allah Ta'ala. Kena ikut juga petunjuk Allah Ta'ala. Mana petunjuk itu bukannya rekaan Nabi. Tidak. Petunjuk itu Allah Ta'ala. Sebab tu ayat tu dah diberitahu kan. Qul innal huda hudallahi wal huda. Petunjuk Allah Ta'ala tu adalah petunjuk yang sebenar. Bukan petunjuk Nabi, petunjuk Allah. Kan? Habis itu, alladzina atainahul kitaba yatlunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bih wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Orang yang kami bagi kepada merekanya kitab. Mana golongan ahli kitab lah. Yatlunahu, mereka membaca isi kandungan Alkitab itu haqqa tilawati, dengan sebenarnya. Dengan sebenarnya bacaan kitab itu. Dengan sebenarnya ayat bacaan kitab itu. Isi dia. Ulaika yu'minuna bi, dan mereka yang baca yang sebenar, yang asli ini, mereka inilah orang yang beriman. Mereka ini orang yang beriman dengan isi kitab itu. Dan walau bagaimanapun, wa may yakfur bihi, dan bagi siapa yang mengkufuri walaupun membaca kitab yang sebenar sekalipun, seperti mana orang Islam ada dia yang baca kitab, belajar kitab tapi tetap juga menolak kitab, menolak juga Al-Quran. Fa ulaika humul khasirun, maka mereka itulah golongan yang rugi. Mereka itulah golongan yang rugi kelak. Maknanya, di kalangan ahli kitab, bukan semua orang ahli kitab ni ahli neraka, tidak. Yang betul-betul ikutnya ajaran Nabi Musa, yang betul-betulnya ikut ajaran Nabi Isa, mereka ni orang yang selamat. Dan bagi
Dan sekiranya mereka itu membaca isi kandungan kitab mereka itu tanpa diubah, yang mana mereka itu beriman dengan kitab yang tidak diubah itu, mana yang sebenar itu, yang kitab yang sebenar itu. Orang yang membaca isi kandungan kitab tu, mereka itulah orang yang sebenar kali yang beriman dengan kitab itu. Mana yang tak ubah. Yang tak ubahnya isi kandungan kitab. Manakala orang yang mengkufuri kitab setelahnya, maka mereka itulah golongan yang rugi. Maka golongan yang mendapat nikmat adalah orang yang beriman dengan isi kandungan kitab itu. Yang mana golongan ahli kitab yang kemudian ada yang mengubahnya isi kandungan kitab. Yang ori tak tahu mana jadi. Sehingga digabungkan, diputarkan sehingga mereka tu jadi ubahnya kitab Taurat tu jadi tak tahu kitab. Kitab mengikut fahaman mereka saja. Fahaman ulama mereka saja. Yang mana Nabi Isa yang kemudian bawanya kitab Injil, nak mengajak golongan Yahudi ini supaya berpegang kepada yang sebenar, yang ori sebenar. Turut juga mereka mengingkari kepada Nabi Isa AS. Sehingga mereka itu nak membunuhnya Nabi Isa AS. Dan pengikut Nabi Isa dulu pula yang setia dengan Nabi Isa. Kemudian ada pula segolongan yang mana mengubah juga seperti mana, dia ikut juga seperti mana golongan Yahudi. Maka dengan kitab Injil pulanya diubah-ubahkan juga. Kitab Taurat pun diubah. Dan pengikut Nabi Isa pula yang selepas pada itu mengubahnya kitab Injil pula. Yang mana keadaan mereka tu sama je dengan pokok Yahudi yang mengubah. Begitu juga dengan di kalangan umat Islam, kan? Mana di kalangan umat Islam, jika kita mengubah kepada makna-makna dalam Al-Quran, lafaz-lafaz dalam Al-Quran, ataupun yang kadang-kadang kecil, perkara yang kecil juga, iaitu kita mengubah Al-Quran itu kepada lafaz bahasa ikut bahasa ibunda masing-masing, kan? Mana contohnya Quran kita baca, tak baca dah Quran dengan lafaz bahasa Arab, tapi dibaca dengan bahasa Melayu. Dibaca dengan bahasa Inggeris, kan? Sehingga kan benda tu asalnya nampak macam biasa je, nak bagi mudah orang faham. Tapi dia panggil tidak ada tidak ada hikmah. Tidak ada hikmah sekiranya tidak membaca lafaz yang ori. Kerana dengan membaca hanya terjemahan, kemungkinan besar boleh rosaknya mana. Sekiranya diselit, dibaca lafaz yang ori, kemudian kita terjemahkan, itu barulah bentuk penjagaan kepada isi makna Al-Quran yang sebenar. Makna kalau salah, bukan salah lafaz Al-Quran. Salah adalah orang yang mentafsirkan Al-Quran. Orang yang menterjemahkan Al-Quran itu yang salah. Sekira kita ubah inilah Al-Quran dengan terjemahannya saja, maka bila kita sebut terjemahan itulah Al-Quran, itu tidak benar. Sebab terjemahan itu, kitab yang ada dengan kita ni hanya adalah bentuk macam orang panggil rakaman ya. Bentuk macam rakaman, bentuk macam simpanan audio yang ataupun simpanan bacaan yang ditulis. Yang mana asalnya kitab di Lauh Mahfuz, kan? Asalnya kitab di Lauh Mahfuz, kan? Yang mana copy paste lah, mana bentuk copy paste yang disampaikan kepada kita. Dan yang ori yang di Lauh Mahfuz adalah bahasa Arab. Maka kita kena kekalkan Arab walaupun kita bukan orang Arab. Jangan kita guna alasan kita bukan orang Arab, maka sebab tu kita tukar. Maka tidak boleh. Sebab tu kita tak boleh solat
dengan cara Allah Maha Besar. Tidak boleh, tak sah. Tak sah kita solat dengan itu. Kita hanya sahnya solat dengan kita sebut Allahu Akbar. Ya. Itu pun maknanya solat pun gitu. Al-Quran pun sama je. Mana Quran kita kena kekalkan yang ori dia, bacaan yang lafaz Arab dia tu kita kena bacakan, bukan hanya tumpu pada terjemahan saja. Bila tumpu pada terjemahan, maka kerosakan mana silap faham boleh terjadi. Silap faham boleh terjadi dengan lafaz bahasa masing-masing yang selain bahasa Arab. Kerana terjemahan ni kata ni terjemahan saya yang paling tepat, orang ni kata terjemahan dia yang paling tepat. Tapi yang tepat sebenarnya adalah yang Arab. Mana yang ori dia yang tu. Bila yang ori yang tu bila kita tengok terjemahan barulah kita nampak. Barulah kita nampak. Macam saya tengok kita tengok terjemahan, oh gini terjemahan. Tapi bila tengok yang Arab sebenarnya barulah kita nampak apa yang nak disampaikan. Kalau tengok terjemahan tak tahu nak sampaikan apa. Sebab ada setengah-setengah tu jadi tak tahu nak sampaikan apa. Bila kita tengok yang Arab barulah kita tahu ini makna dia ni bukan sekadar makna tu, dia ada penjelasan-penjelasan yang lain. Maka dengan tu boleh ditafsirkan, boleh dijelaskan lagi pada orang lain. Tapi kalau guna bahasa Melayu, kalau kita nak tafsirkan dengan lafaz bahasa Melayu tu, kadang-kadang lafaz bahasa Melayu tu boleh menyebabkan silap faham berlaku. Boleh jadi silap faham berlaku. Maka ajaran agama Islam ni kita kena ikut yang sebenar, kembali pada yang sebenar iaitu Al-Quran, lafaz yang sebenar apa yang kata. Sebab tu kalau kita tengok dalam kitab fiqh, dia tak rujuk pada bahasa-bahasa Arab, dia tak merujuk pada apa, dia rujuk pada Al-Quran, lafaz Al-Quran yang sebenar ada sebut apa sebenar kali. Lafaz Al-Quran tu sebut apa. Jadi lafaz itu yang dibahaskan. Lafaz itu yang dibahaskan. Maka ulama pun bahaslah satu-satu kalimah dengan makna-makna dia. Tapi Al-Quran walaupun ada dua, kadang-kadang benda tu ada dua pendapat lah contoh. Tetapi dua pendapat itu dengan kita sambung, ada hal sikit tadi. Jadi Al-Quran, sambungan tadi kepada Al-Quran, mana Al-Quran bila ubah Al-Quran ni maksudnya bila kita ubah ni kepada hukum Al-Quran. Seperti mana golongan Yahudi, golongan Nasara yang mengubahnya hukum yang ada dalam tu. Dia bukan semata-mata ubah kitab, dia bukan ubah kitab sebenarnya kali. Dia ubah hukum yang ada dalam kitab. Dia ubah. Dia ubah kepada hukum yang ada di dalam kitab. Maka dengan ubah itu, dan biasa ubahnya adalah mengubah hukum contohnya yang halal kepada haram, haram kepada halal. Ataupun yang sunnah kepada yang bid'ah. Yang tauhid kepada yang syirik. Yang tauhid kepada yang syirik. Ini yang berlaku. Ini yang berlaku pada golongan Yahudi dan juga Nasara dahulu. Maka di kalangan orang Islam berlaku juga benda ni. Mana mengubah dari segi hukum. Lafaz Al-Quran tidak ubah, tapi lu ubah dari segi hukum. Al-Quran ada beritahu, ya kita percaya Al-Quran ada beritahu gitu. Tapi tu kita kata gini, kita kena ikut yang tu kita. Itu sama je. Kita mengubah hukum. Quran ada beritahu, ajar cara tauhid. Apa-apa pun kita kena tauhid pada Allah Ta'ala. Tapi dengan apa-apa pun kita kena ikutnya sunnah Nabi. Tapi tiba-tiba dia ikutnya sunnah guru. Guru bukan sunnah. Sunnah guru tu kita tak ikut sunnah Nabi. Sunnah Nabi adalah sunnah Nabi. Bukan sunnah guru. Sebab tu kita kena jelas. Sunnah Rasulullah. Sunnah Rasulullah ni mana sunnah Rasulullah. Bukannya sunnah guru. Jadi kalau kita kata guru kita yang ajar gitu, sebab tu kita kena ikut guru kita tu. Kalau kita dakwa gitu, maka kita sebenarnya kali bukan sunnah Rasulullah dah. Itu adalah sunnahnya guru kamu.
Guru kita. Dan ni bahaya. Jadi mengubah sunnah Rasulullah kepada sunnah yang lain pada Rasulullah, pada sunnah syaitan lah jadi. Dan sunnah syaitan tak panggil sunnah dah, dia panggil bid'ah dah, dia panggil kekufuran dah, dia panggil maksiat dah, dia panggil pendurhakaan kepada Allah Ta'ala. Maka orang gini, mereka semua sekali Allah Ta'ala beritahu, fa'ulaika humul khasirun, mereka ni orang yang rugi. Orang yang rugi hidup atas dunia. Rugi hidup atas dunia, tak dapat meraih kejayaan di akhirat. Rugi dia hidup. Ya Bani Israel, adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wattaqu yawman la tajzi nafsun 'an nafsin syai'an wa la yuqbalu minha 'adlun wa la tanfa'uha syafa'ah wa la hum yunsarun. Wahai Bani Israel, hendaklah kamu semua ingat, ingat renung baliknya nikmat aku yang aku sudah baginya kepada kamu. Nikmat besar sekali adalah nikmat iman. Allah Ta'ala hantarnya Rasul, Allah Ta'ala baginya kitab, nak mengajar tentang iman, keimanan, iman. Mana nikmat besar kamu beriman pada Allah Ta'ala, itulah nikmat yang paling besar. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin, dak aku lebihnya pokok kamu nak bandingkan umat-umat yang lain, yang mana umat kamu ni pelik sikit. Kerana ramainya Rasul, Nabi di kalangan pokok kamu. Berbeza dengan yang lain. Kaum-kaum yang lain tu berbeza. Wattaqu, ini pun ada dibahas dah pada ayat-ayat yang lepas. Sebab ada juga ayat yang sama, lebih kurang yang sama je. Yang sebelum pada ni, yang ada juga dalam surah Al-Baqarah, masa awal-awal gitu. Wattaqu yawman la tajzi nafsun 'an nafsin syai'a. Hendaklah kamu semua berwaspada, hendaklah kamu semua takut akan hari yang mana tidak ada pun sesiapa yang dapat memberi manfaat sesuatu pun kepada satu yang lain. Memberi faedah kepada satu yang lain. Tidak ada pun. Wala yuqbalu minha 'adlun, dan tidak diterimanya daripada sebarang tebusan. Adlun ni mana bayar tebusan apa-apa tidak diterima. Tebusan yang setimpal tidak diterima. Wala tanfa'uha syafa'ah, dan tidak yang mendapatnya syafa'ah. Dia tidak dapat syafa'at. Wala hum yunsarun, dan mereka itu tidaknya akan diberi pertolongan. Mana syafaat buat mereka tidak diterima, dan mereka itu tidak diberi pertolongan oleh sesiapa sekalipun. Untuk lepaskan diri mereka tu daripada azab Allah Ta'ala. Jadi sinilah Allah Ta'ala beritahu, iman itu adalah nikmat yang besar. Iman itu nikmat yang besar yang Allah Ta'ala bagi. Dan bukan sekadar itu saja. Umat kamu ni Allah Ta'ala hantar silih bergantinya Nabi Rasulnya yang ajar pada pokok kamu di kalangan keturunan pokok kamu ini. Ishaqnya, Yaqubnya, Yusufnya alaihimussalam, semua sekali ni. Mereka ini di kalangan Nabi. Anak pun Nabi, ayah pun Nabi, tuk pun Nabi, moyang pun Nabi. Maka keturunan dia ni lebih daripada yang lain-lain. Orang lain tak adalah sampai ayah Nabi, anak Nabi, cucu pun Nabi. Tak jadi gitu. Nabi Muhammad SAW tidak gitu. Anak dia tak jadi Nabi. Adik-beradik dia tak jadi Nabi. Tidak serupa lah. Macam Nabi Musa, adik dia jadi Nabi. Adik-beradik dia jadi Nabi. Maka nak dibandingkan dengan orang Arab, nak dibandingkan dengan Nabi akhir zaman, kaumnya mereka ni lebih banyak. Allah Ta'ala bagi kelebihan. Bila digabung tu jadi lebihlah mereka ni mendapat nikmat. Nikmat-nikmat yang besar yang Allah Ta'ala bagi. Tak bagi kepada yang lain.
Maka sepatutnya syukurinya nikmat Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala bagi ini dengan taat pada perintah Allah Ta'ala, beriman kepada Allah Ta'ala. Dan ayat yang 122 dan juga ayat yang 123 sini, ayat Allah Ta'ala nak mengajak golongan ahli kitab supaya menerima iman. Ayat yang mana Allah Ta'ala nak pujuk lah. Ni ayat pujuk. Terghib sini, ni ayat pujuk. Allah Ta'ala nak memujuk golongan Bani Israel, golongan ahli kitab yang sekarang ini. Yang sekarang ini di zaman Nabi ni. Yang di zaman Nabi Muhammad. Yang mana di dalam kalangan umat Muhammad SAW ini, mereka itu beriman kepada Allah Ta'ala. Sampai sini saja dulu. Wallahu a'lam bishawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.